Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkuru lillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha Ustaz Ahmad Muzammil bin Haji Abdul Wahab, pengurusi Ma'had Al-Khairiyah. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Idris, mudir Madrasah Khairiyah. Yang saya kasihi kekanda saya Tuan Haji Abdul Rahim, pengurusi JKK. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, hari ini, malam ni saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Lama dah tak main bayar lepas ni. Saya main masa bulan 3 itu. Saya kempen dekat apa nama tu, apa nama flat tu tau. Ingat menang dah, rupanya tak menang-menang. Nak menang apa-apa tak pangkah. Weh, malam ni aku nak ceramah apa tau. Dia berkata malam ni SB ada. Lagi kuat aku. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kata subhana, ayat Quran ni tuan-tuan, subhana ni benda yang kita tak jangka Allah boleh buat. Malam ni kita jangka tak hujan, Allah bagi hujan. Tu subhana. Tuan-tuan, Allah bagi stop lagi, hamba jangan takutnya. Kalau tak stop pun hamba tunggu aku ceramah habis-habis ya. No, balik pun buat apa kan? Basah macam tu juga. Biar basah ni kurang-kurangnya dapat pahala. Kalau lebat tuan-tuan, dia tahu tak hujan ni pergi ke mana? Dia main turun kat aku. Minta bagi slow macam ni sudah. Sebab kalau turun lebat, aku cabut, hampa tak ada penceramah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita rancang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini namanya subhana. Malam ni ada orang rancang nak main, tak boleh main. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sebelum dia nak bertolak, hujan tak turun. Dia start motor, hujan turun. Kona belah balik, masuk balik. Dia rancang, tapi Allah kata hang tak boleh main. Subhana. Nabi yang tuan-tuan tak jangka boleh dalam satu malam, tapi subhanallah boleh buat. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, subhana ni Nabi menghadapi dua peristiwa yang besar sebelum Allah angkat Nabi ke langit. Tuan-tuan tahu apakah peristiwa itu? Setahun sebelum Nabi hijrah, Nabi diangkat ke langit, dua perkara Nabi berlaku yang menyebabkan dikatakan tahun bersedih. Peristiwa pertama, Abu Talib, bapa saudara dia mati. Abu Talib ni susah senang bersama. Kita ni jahat-jahat kita pun berkeli-berkeli, tapi kenuri kita pergi makan juga. Mati kita pergi tanam juga, betul tak? Tu nama dia Islam. Tapi tuan-tuan tengok orang Cina. Saya bukan perkauman. Orang Cina tuan-tuan, bila rasa kaum dia rasa tertindas, semua dia akan bangun. Tapi kita ni bab Islam kita buat tak tahu lah. Sebab tu saya nak bagi tahu, Islam ni tuan-tuan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada siapa yang lebih tinggi kecuali Islam. Tuan-tuan yakin akhir zaman Islam akan memerintah. Sama ada tuan-tuan suka tak suka, tuan-tuan nak dengar tak mau dengar, Islam akan memerintah. Saya nak abang tuan-tuan. Sebab Nabi dah sebut dah. Sebab apa Nabi sebut pasti berlaku. Contohnya Nabi SAW dia baca Quran, wasyaqqal qamar, aku belah bulan. Baru ni kajian ahli sains, dia kaji-kaji, rupanya tuan-tuan bulan itu terbelah. Tuan-tuan tengok apa yang Nabi sebut akan berlaku. Contohnya Nabi kata akan lahir seorang lelaki yang namanya seperti nama aku, Muhammad bin Abdullah. Dia keturunan Ahlul Bait. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam. Diberikan ilmu, iman dan ihsan seperti aku dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan dia diberi nama Imamul Mahdi. Tuan-tuan, peristiwa ini pasti berlaku. Bila tuan-tuan? Tuan-tuan akan tengoklah. Tu namanya subhana. Sebab tu Nabi SAW bila Abu Talib nak meninggal, Nabi pidur belah kanan, Abu Lahab sebelah kiri, Abu Jahal sebelah kiri. Nabi kata apa kat Abu Talib? Ya ammi, qul la ilaha illallah syahidatu. Kata la ilallah, aku jadi saksi. Abu Lahab kata apa?
Abu Talib, kamu nak tinggalkah ajaran nenek moyang? Lalu Nabi kata apa? Ya ammi qul la ilaha illallah, kata la ilallah, aku jadi saksi. Abu Jahal, namanya Amru bin Hisham. Nabi pernah berdoa, ya Allah, kau bukalah hati ya Allah dua Umarain. Siapa? Umar Al-Khattab dengan Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ialah Abu Jahal. Abu Jahal bisik kat telinga Nabi, kat telinga Abu Talib, kamu nak tinggal ajaran nenek moyang kah? Tiba-tiba tuan-tuan, dekat Abu Talib nak mati, Abu Talib kata apa? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Bila sebut kata aku kekal, Allah ambil nyawa Abu Talib. Bila Abu Talib mati, Nabi angkat tangan dalam sirah kata, Nabi berdoa, ya Allah, Abu Talib ni susah senang bersama aku. Ya Allah, ampun dosa dia ya Allah. Subhanallah, walaupun dia tolong Nabi, dia mati kufur kepada Allah. Lalu Allah hantarkan malaikat Jibril dalam bentuk wahyu, dikatakan dalam hembusan angin. Sebab wahyu ni kadang-kadang dia main dalam bentuk loceng, kadang-kadang dia main dalam bentuk rupa manusia, kadang-kadang dia bentuk angin, dia main dalam bentuk angin. Dia main dia bisik, wahai Muhammad, oleh kerana Abu Talib tolong kamu, dia akan diseksa di dalam api neraka Jahannam. Tuan-tuan nak masuk kah? Neraka Jahannam ni atas kali. Di atas dia ada titik sirat. Titik sirat tuan-tuan nak lalu, lebih tajam daripada mata pedang. Titik sirat ini orang boleh lalu, kadang-kadang ada orang, ada kenderaan lalu. Tuan-tuan tahu apakah kenderaan itu? Masjid tuan-tuan yang kita pernah datang akan jadi kenderaan lalu titik sirat. Ada yang sepantai kilat, ada yang seperti kilat memanah. Ada. Sebab apa? Amalan dia. Ni neraka Jahannam. Neraka Jahannam untuk siapa? Untuk orang Islam yang engkar perintah Allah. Masa hidup tak semayang, masa hidup tak puasa, masa hidup dedah aurat dan sebagainya. Dia masuk neraka Jahannam. Yang bawah sekali nama apa? Neraka Hawiyah. Hawiyah ni untuk siapa? Untuk Namrud, untuk Haman, untuk Qarun, untuk Fir'aun, untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi ya. Abdullah Khairi itu aku minta maaf. Abdullah bin Ubay. Neraka Hawiyah, atas Jahannam. Tuan-tuan nak masuk, Allah sebut, walau tara izil walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang engkar perintah Allah, masa hidup tak semayang, tak puasa, engkar perintah Allah, Allah sedia neraka Jahannam. Neraka Jahannam tu apa? Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan nak masuk, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka yang masuk ni bukan ditarik elok-elok. Tuan-tuan jemput saya, Ustaz, main. Ni ulqu, dilempar. Bila nak lempar tu, sami'u laha. Kita nak kena lempar tu, kita duk dengar dah orang dalam neraka tu duk menjerit, ya Allah, keluarkan kami ya Allah, kami tak tahan dah. Wahiyya tafur, mendidih api neraka ni, blub. Takadu tamayyazu minal ghaib, hampir terpecah disebab marah api neraka. Akhirnya apa? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka nak dicampak dalam api neraka, orang yang jaga api neraka, nama dia apa? Malik Zabaniyah, akan tanya orang yang nak masuk tu, alam ya'tikum nadhir, pasal apa hampa masuk neraka? Tidakkah ada siapa-siapa bagi ceramah kat hampa cerita jangan masuk neraka? Tak ada apa-apakah yang bagi kuliah, yang baca khutbah supaya hampa jangan masuk neraka? Depa kata apa? Qad ja'ana nazirun fakazabna. Ada nama Ustaz Abdullah Khairi, ceramah dalam hujan, nak parking pun susah. Saya main parking tentu tadi, saya pun takut tengok-tengok tayak kereta aku lepas luar tuan-tuan. Tapi alhamdulillah ada sahabat ambil kereta saya pergi parking tak mana. Awak lari jangan sudah tuan-tuan, aku takut lagi aku nak balik tak boleh. Dia pun parking tak mana, tak tahu. Tuan-tuan main parking tak mana kereta tak ada apa. Bermain nak motor semua basah habis dah motor. Tak apa, bagus tuan-tuan, motor basah tak apa, jangan hilang sudah. Tengok tak ada tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni dia kata apa? Fakazabna, penipu. Pernah saya baca khutbah tuan-tuan, keluar daripada masjid, depa tikam tayar kereta saya dengan screwdriver. Pam kata. Tayar kereta tu bukan download pun. Kalau download boleh 320. Ni mencelino.
520 keluar tepuk dayung. Allah. 2 tayar hampir 1040. Keluar baca khutbah, bukan ajak orang kata apa-apa. Baca khutbah. Tuan-tuan tahu saya baca khutbah. Mesti tak lena kan. Jadi bila baca tu ada orang bengang. Bila bengang tuan-tuan tikam tayar kita. Saya keluar Allahu Akbar. Mai seorang anak muda. Ustaz, jangan susah hati. Dalam hati, jangan susah hati, dia nak ganti apa? Tapi dia kata apa? Ustaz, jangan susah hati. Depa tikam tayar kereta ustaz. Depa tak tikam perut ustaz. Makan dalam je. Dia perli aku lah. Kalau tikam perut ustaz, ustaz mati, kami tak ada ustaz dah. Oh betul juga tu. Tapi betulnya tikam tayar pun 1040. Ni baca khutbah kena tikam tayar. Saya cerita dalam YouTube, saya baca khutbah 30 minit aja tuan-tuan. Baru ni baca khutbah di Masjid Semilang. Tuan-tuan tahu lah saya baca khutbah. Alhamdulillah melalui Facebook. Ni driver lori pakat berhenti penuh tepi jalan tu. Sampai jam. Saya naik-naik lepas itaqullah. Alhamdulillah. Hari ini driver lori mendengar khutbah. Driver lori tu. Bukan senang dia. Ini baca khutbah. Alhamdulillah. Hampa nak tidur. Aku elang jalan 700 sudah. Ni saya baca. Tengok tuan-tuan. Saya kata, kita baca khutbah kan. Di antara pekerjaan yang paling sabar. Apakah pekerjaan itu? Mereka tak boleh jawab. Saya jawab balik ya. Pekerjaan itu ialah seorang driver lori. Driver lori hak yang tidur. Aku pandai cakap tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Cuba bayang tengok. Kita naik kereta daripada Gerik sampai Kota Baru. Ambil 4 jam. Tapi driver lori bersabar 16 jam dia bawa lori. Hari itu tuan-tuan, kutipan derma 8,000. 8,000 kutipan derma. Driver lori punya pasal tuan-tuan. Tapi itu pun ada orang bengang tuan-tuan. Saya baca dekat Sungai Buloh. Apa Sungai Buloh cerita tuan-tuan. Kebanyakan pegawai kerajaan duduk tepi-tepi. Saya 20 minit saya dengan abang. Khutbah saya 20 minit khutbah pertama, 10 minit khutbah kedua. Tuan-tuan jangan tidur. Semua tak tidur Rupanya hari itu saya tak abang. Saya naik-naik, mereka pegawai kerajaan duduk tepi, lena semua. Saya kata, lena nak mampu dengan aku dah. Saya naik-naik, saya akan kuatkan suara. Nabi ihtamarat ainahu, merah mata. Saya kuatkan suara. Saya buat macam mana? Tengok mereka duduk tidur tu. Hei! Jangan tidur! Pakat buka mata. Ni khutbah apa? Ada jerakah orang. Ada seorang pakcik tu duduk belakang. Dia dengar-dengar kena jerakah. Dia terkejut dia lena elok. Terus bangun dengan mata merah. Dia jegir kat saya di belakang tu. Dia kata apa? Wajak. Dia kata kurang ajar tuan-tuan. Lepas tu dia turun start kereta belah balik tu. Dia kata nasib duduk belakang. Dia duduk depan macam abang kita. Dia kata kurang ajar. Aku balin tungkat mampu tuan-tuan. Sampai macam tu tuan-tuan. Nabi tuan-tuan, Allahu Akbar. Bukan saja merah mata. Tangan ni belah kanan pegang pedang. Ni kiri ni pegang tungkat. Bila dia baca tentang kiamat, pum dia lonton. Pum. Sahabat teriak habis. Tu pun ada orang bengang. Sebab apa? Fakazabna. Ada orang kata penipu. Baru ni saya baca khutbah tuan-tuan. 2 bulan lah. Baru 2 bulan. Di satu masjid dekat dengan Batu Us. Baca khutbah. Saya kata ingat. Kita sebagai seorang Islam, kita mengaku Islam, kita kena terima apa yang Allah turun dalam Quran. Sebab Quran kata Al-Quran hujjatun ilaika au alaika. Dia akan jadi hujah kepada kamu. Kalau tidak, dia laknat kepada kamu. Sebab tu kita kena terima apa yang terkandung dalam Quran. Seperti mana hukum Allah. Ada seorang tuan-tuan, dia dengar-dengar, dia bengang. Terus dia angkat tangan. Ustaz, dalam khutbah, kapal sing tak terima hudud macam mana? Masa tu kapal sing tak mati. Dalam khutbah angkat tangan. Kapal sing tak terima hudud macam mana? Saya jawab balik dalam khutbah. Dia derekah aku derekah balik. Saya kata, cuba dengar. Ada seorang postman. Dia nak hantar surat kepada rumah Cina. Sampai-sampai nak hantar surat. Tiba-tiba di depan rumah Cina tersebut ada seekor anjing. Anjing tu menyalak dekat postman. Postman pun tak dan hantar surat. Postman pun lari.
Bila lari, anjing tu kejar, gigit postman tersebut. Itu perkara biasa, betul tak? Biasa ha? Anjing menyalak, gigit, biasa. Tiba-tiba ada seorang postman menghantar surat kepada rumah Cina. Sampai dekat rumah Cina, dia nak bagi surat. Tiba-tiba anjing tu menyalak. Bila menyalak, postman tadi pun menyalak juga. Dia ligat anjing tersebut, dia gigit anjing tersebut. Pelik tak? Mereka tak boleh jawab, aku jawab balik. Begitulah orang bukan Islam menyalak tentang hudud. Perkara biasa. Sebab dia bukan Islam. Betul tak? Ni kita yang nama Muhammad, yang nama Abdullah, yang nama Bakar, tu menyalak hukum Allah. Apa cerita? Mamat tu tunduk muka macam cebon. Betul tak? Bila kita sebut macam tu dalam khutbah, dia tak boleh jawab. Walaupun dia lara, tuan-tuan. Sebab tu Nabi ni, tuan-tuan, hebat. Bila kata hebat, tuan-tuan, subhanallah, Allah perjalankan dia. Sebab apa? Sebab Allah nak buangkan kesedihan. Bila doa macam tu, tuan-tuan, alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzamna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Depa kata kita baca khutbah penipu, kita ceramah penipu. Depa kata pula ma nazzalallahu min syai'. Kami tak dengar ceramah, kami tak main mengaji, Allah tak turun apa kat kami pun. Kan? Kita duk mengaji, kereta biasa ya. Depa tak mengaji, tuan-tuan, tak main masjid, kereta besar. Ma nazzalallahu min syai'. Allah tak turun apa kat kami pun. Ni, orang macam ni akan kata kat kita. Sebab tu kita jangan takut. Hati jadi seperti Nabi. Nabi angkat tangan, ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib. Maka Allah hantar kepada Nabi Jibril, wahai Muhammad, oleh kerana Abu Talib ni tolong kamu, dia akan diseksa di dalam api neraka Jahannam. Maka dia paling simple, sebab dia tolong Nabi, maka dia ambil sebesar ini bara api di dalam api neraka Jahannam. Paling senang. Dia ambil sebesar ibu jari kamu, diletak bawah tapak kaki Abu Talib. Bila letak, itulah paling mudah. Nescaya menggelegaklah akan otaknya. Tuan-tuan nak masuk ke neraka Jahannam? Akhirnya, tuan-tuan, Nabi pun angkat tangan. Bila angkat tangan, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa yang dia kendaki. Contohnya kita ceramah hari ini, hidayah bukan milik saya, bukan milik jawatan kuasa, tapi milik Allah. Tuan-tuan tengok hari ini anak muda datang ramai, tuan-tuan. Saya seronok. Mereka main baju t-shirt seluar jin. Dulu ada tak anak muda nak main dengar ceramah agama? Tak ada. Yang main semua gigi satu. Ada ceramah apa? Tu kata kat orang, aku geram. Tak ada ceramah dia kata-kata kat orang tak. Tapi tengok anak muda hari ni datang main dengar kuliah, pakai jin, pakai baju Melayu. Mana ada jin baju Melayu, tuan-tuan. Tu nama dia, tuan-tuan, semangat baru. Saya pi baru ni di Johor, tak boleh pasang poster, tuan-tuan, tak boleh. Akhirnya saya edan melalui Facebook. Facebook follower saya 200 orang, 200 ribu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, satu masjid Pasir Gudang, anak muda penuh, jawatan kuasa terkejut. Dia berkata, Allah ramainya. Saya kata, kenapa? Kami ingat tak ada orang. Penuh anak muda, main-main semua, seluar jin, lepas tu baju t-shirt. Kami geng ustaz. Hari tu di Johor Bahru, tuan-tuan, jin tak ada seluar. Anak muda kebah habis. Ini perkembangan hebat, tuan-tuan. Cuba tengok Pulau Pinang. Dulu mana ada anak muda macam ni? Ini perkembangan yang cukup hebat. Kita buat 31 Disember, tengok. Anak muda minta, ustaz, buat forum. Kerajaan negeri buat forum, panggil Ustaz Azhar Idrus. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hadir anak muda pada malam itu 50,000 orang. Mana ada? Saya nak tanya. Zaman saya dulu anak muda main dengan main dengan motor, dengan apa, bendera tu kan, main nak tengok apa, bunga api. Lah, perkembangan hebat. Anak muda nak Islam. Kalau macam ni lah ada anak muda, PRU 14 asal boleh menang. Malam ni ceramah mampu. Isra' Mi'raj ke pergi mana? Lah Isra' Mi'raj dah tu. Tuan-tuan yang dikasih, tu kata subhana. Kita tak jangka, tapi Allah jangka.
Sebab tu alhamdulillah Tuhan buka hati-hati manusia. Sebab tu tuan-tuan, saya nampak Allahu Akbar seronoknya. 2 malam lepas di Melaka, Bukit Rambai. Bukit Rambai lagi syok tuan-tuan. Mereka tak pergi buat di masjid, tapi alhamdulillah dapat buat di Balai Islam. Anak muda hadir 2,000 orang. Kutipan derma 12,000. Malam ni insya-Allah 13,000 sudah. Agak-agak boleh tak? No, boleh tuan-tuan, boleh. Ni kita nak bangun depan tu nak bangun Mahat Tafiz tuan-tuan. Nak bangun Mahat Tafiz dulu ni tuan-tuan. Ini semua tanah wakaf ni tuan-tuan. Belakang ni dulu pondok saja ni. Pondok lah ni, tempat ni tak ada apa. Baru nak naik balik tuan-tuan. Sebab apa? Dulu ni diwakafkan. Orang Cina yang bina ni. Daripada Islam punya. Maksud dia Islam awal daripada Cina ni. Kita ni. Cina tu awal lagi daripada kita. Aku terbalik dah pening nampak. Alhamdulillah yang buka di sini orang Cina daripada Cina. Mai buka sini dan kita kena bangun balik tuan-tuan. Kita buat balik. Ustaz kata belakang tu nak buat 4 tingkat. Mahat Tafiz dengan pejabat semua cukup. Kalau ada Mahat Tafiz sini insya-Allah tuan-tuan. Sebab bila ada majlis ilmu, ada program agama, Allah akan angkat bala umum. Angkat bala umum tuan-tuan. Dan alhamdulillah itulah disebut subhana. Dan apabila Jibril Abu Talib meninggal, Nabi bersedih. Seorang lagi tuan-tuan, siapa meninggal? Khadijah. Khadijah ni bini yang Nabi sayang sungguh. Bila Khadijah mati, baru Nabi kahwin dengan Aisyah. Khadijah duk ada, Nabi tak kahwin no. Kita bini kita duk ada pun rasa bila nak mampus no. Tuan-tuan ni bila nak mampus dah kan. Tapi Khadijah ni tuan-tuan sayang Nabi sungguh. Tuan-tuan ingat tak? Ketika mana Nabi SAW duduk di Jabal Nur. Saya pernah bawa anak muda, saya cerita dalam YouTube. 26 orang anak muda naik Jabal Nur. Mereka berhenti tingkat pertama. Ada seorang lelaki tua dia naik. Dia naik, dia potong tuan-tuan anak muda. Saya kali, wahai anak muda, lelaki tua ni potong. Kemudian lelaki potong naik pula tingkat pertama. Dia kedua, dia potong pula. Saya panggil pakcik ni, umur 82. Pakcik ni tuan-tuan, walaupun tua, dia naik Jabal Nur, atas ada gua Hira, relax lah. Saya panggil, ya ammi ta'al hena, ijlis hena, duduk. Kam umruk, berapa umur kamu? Dia kata, cuba teka berapa? Saya kata, Siti 60? Tak. 70? Tak. Berapa? 82. Umur 82, naik Jabal Nur. Dia kata kat saya, wahai anak muda, ada seorang pemuda macam kamu, umur 40. Dia naik Jabal Nur. Masmu hadha. Siapa nama dia? Saya kata Muhammad Rasulullah. Dia kata Muhammad Rasulullah umur 40 naik Jabal Nur, masa tu tangga pun tak ada. Tapi ada seorang perempuan umur 15 tahun, tua daripada Nabi. Berapa umurnya? Saya kata 55, khamsa wa khamsin. Perempuan ini umur 55, dia naik Jabal Nur ini, masa tu tangga pun tak ada. Dia hantar makanan kepada Nabi sehari 2 kali anak. Dia pun kalih dekat anak muda yang berhenti tadi. Hampa anak muda naik Jabal Nur, berhenti 2 kali. Saya kali-kali bagi tazkirah, anak muda tadi teriak habis. Lalu saya kata, wahai anak muda, pakcik tadi perli kita naik Jabal Nur. Dia kata, seorang perempuan nama Khadijah binti Khuwailid. Dia naik sehari 2 kali Jabal Nur, bagi makanan dekat Nabi. Hampa naik Jabal Nur, berhenti 2 kali. Mereka ni tunduk kepala. Saya kata, lah ni nak naik tak? Nak naik ustaz? Tadi naik pasal apa? Tadi naik, kami rasa kami kuat. Lah nak naik tak? Nak naik? Pasal apa? Kami nak naik sampai ke atas ustaz, kerana kami sayang Nabi ustaz. Sebab tu kalau tak ada Nabi tuan-tuan, siapa kita? Ni bayang lepas ni tuan-tuan, kalau tak ada Nabi, siapa kita? Saya nak tanya kan? Ni alhamdulillah. Kerana Nabi tuan-tuan, kita nama Abdullah, nama Muhammad, tu pun kita tak bersyukur. Tu yang disebut oleh pengurusi rahmatan lil alamin, rahmat. Nabi SAW ketika bersedih tuan-tuan, maka Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sempat pergi tuan-tuan di Baitul Maqdis, baru balik sebulan. Saya nak cerita tuan-tuan, Isra Mi'raj ni cerita tuan-tuan. Terima kasih. Tak tahu mana. Saya cerita di kampung saya daripada Jamadil Akhir sampai Syaban, 3 bulan tuan-tuan. Malam ni nak cerita 1.5 jam lah. Siapa kita panjang sikit boleh no? Kita cerita sampai pukul 2 pagi boleh? Tuan-tuan boleh tunggu? Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Aku nak balik. Aku pun tak mau tunggu tuan-tuan. 1 jam hujan nak berhenti ni. Elok tu. Tuan-tuan yang dikasih, macam mana tuan-tuan? Saya pergi Baitul Maqdis, baru balik saja sebulan.
Tuan-tuan tahu tak? Alhamdulillah, sampai di sana saya disambut oleh Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini ialah imam Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa, tuan-tuan, duduk di tengah. Yang kata kawasan Al-Aqsa tu luas, tetapi tak dibenarkan oleh kerajaan Bani Israel, kerajaan Tel Aviv. Orang Israel ni tak benar orang Islam masuk. Syarat dia mesti 45 ke atas. Saya bawa semua tua-tua semua dapat masuk 45 ke atas. Saya 46 masuk. Bila masuk, tuan-tuan, alhamdulillah, Syekh Yusuf bawa masuk Masjid Al-Aqsa di zaman Saidina Nabi Sulaiman alaihissalam. Masuk, tuan-tuan, rupanya Masjid Al-Aqsa yang bawah itu tiang besar ni, kebah ni. Saya tanya, tiang apa ni? Mahadal amud, ni tiang apa? Inilah tiang yang dibina oleh Efrit, tuan-tuan, jin Efrit tu zaman Nabi Sulaiman. Saya tengok, oh, tiang ni. Kemudian dia bawa saya sampai dekat kubah. Kubah itu, tuan-tuan, dalam kubah itu ada Dome of the Rock. Tuan-tuan tahu Dome of the Rock? Dome of the Rock itu satu batu yang Nabi naik ke langit. Nabi duduk atas itu. Besar mana? Sebesar tu surau kita. Dome of the Rock. Kami masuk, mereka buat dengan kubah itu elok, cantik. Masuk di atas batu. Di tepi ni dibuat binaan. Seorang syekh tu kata, binaan ini dikaji oleh orang bukan Islam. Binaan ini tahu bila tarikhnya, tapi batu ini tak tahu bilakah tarikhnya. Lalu saya masuk bawah. Di bawah batu tersebut mereka buat masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Masuk ada satu mihrab Salahuddin Al-Ayyubi. Apa maksud mihrab? Mihrab ni daripada kalimah bahasa Arab haraba, berperang dengan syaitan, hawa nafsu, jin dan sebagainya. Tu yang kita mihrab. Allah berperang sungguh. Sebab tu, tuan-tuan, sampai tu saya semayang. Bila semayang, tuan-tuan, syekh tu kata, tada'u ilallah, doa. Dia kata, jadikan masjid ini sebagai saksi kamu di akhirat. Saya pun, ya Allah, aku sembahyang di masjid ini, ya Allah. Jadikan tempat sujudku ini sebagai saksi aku di akhirat, ya Allah. Saya pun kalih bagi tazkirah. Dekat geng tua-tua 26 orang. Mereka dengar-dengar, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, boleh main semayang di Masjid Al-Aqsa ni. Saya kata, satu rakaat di sini 500 pahala. Kita sampai ni pula pergi Masjid Nabawi. Satu rakaat di Masjid Nabawi 1000 pahala. Lepas Masjid Nabawi kita pergi pula Masjid Haram. Satu rakaat di Masjid Haram 100,000 pahala. Saya kata kat mereka, lepas ni balik tak payah semayang dah, banyak pahala. Kita macam tu lah, nampak, tuan-tuan, bukan macam tu kan? Pergi sana, alhamdulillah dapat masuk. Pergi di sana ada 8 makam. 8. Pertama, makam Nabi Sulaiman. Makam ni tempat dia berhenti, bukan kubur dia. Makam kedua, makam Nabi Daud. Nanti saya akan cerita apa berlaku dekat Nabi Daud. Makam yang ketiga ialah makam Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, dan yang terakhir Nabi Yusa bin Nun. Kami pilih. Rupanya, tuan-tuan, sampai dekat kubur Nabi Ibrahim, mereka buat, orang Islam buat Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu pagi, tuan-tuan, puak-puak Yahudi masuk, orang Islam tengah semayang, mereka tembak, mati habis. Bila mati habis, kerajaan Israel tawan masjid tu. Kawasan makam Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, kawasan Nabi Yaqub dikuasai oleh Israel. Tak boleh tengok. Kami nak tengok, tuan-tuan, mereka bagi, mereka tebuk lubang tahniah. Boleh tengok. Di depan tu mereka letak satu pelita. Orang Israel punya korang ajak. Tak pelita, tengok pelita tu lah. Tak boleh masuk. Yang boleh tengok makam Nabi Allah Ishaq dan isteri Nabi Ibrahim, iaitu Sarah. Pergi sana. Bila pergi sana, betul-betul kita tengok mereka percaya hadis. Sebab apa? Keluar daripada terowong, tuan-tuan, betul-betul nampak Masjid Al-Aqsa. Dan dikatakan Dajjal akan keluar daripada belah timur Masjid Al-Aqsa. Rupanya mereka baca hadis, kawasan timur Masjid Al-Aqsa mereka tawan habis. Mereka tawan, mereka buat tanam kubur mereka. Kubur penuh ni, kubur pokok Israel. Dan saya pergi dekat makam Nabi Daud. Kawasan tu disebut King David. Saya masuk dengan jamaah 26 orang. Masuk,
kubur mereka. Kubur ni Nabi Daud besar ni lah. Belah ni untuk orang Yahudi, yang ni untuk orang Kristian, sana untuk orang Islam. Saya nak masuk semua agama kena tutup kepala. Yang Kristian kena pakai tu, yang Yahudi pakai cepiau tu, itulah yang tutup atas kepala sikit. Yang Islam pakai songkok. Banyak yang pi umur tua-tua, mereka belagak tak mau pakai songkok. Pi Yahudi bubuh hak mereka punya. Saya kata padat muka. Saya kata lepas tu ustaz pi memik kepiah. Saya kata masuk saya terlupa tengok makam Nabi Daud. Tahu takbir. Bila takbir aja puak-puak Palestin buat macam tu. Saya kata lima dah mamnu. Dia kata tak boleh. Yang puak-puak tua-tua ni dengar takbir muka pucat semua. Saya kata pucat pasal apa? Ustaz, satgi mereka mengamuk mati kita. Saya kata takut apa? Mati syahid. Dia kata syahid nak. Cucu ada 36, siapa nak jaga? Penakut piang tuan-tuan, bapak ni. Alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya dapat masuk. Saya doa Arab, mereka faham Yahudi. Saya doa Melayu. Ya Allah, kami berada di makam Nabimu Nabi Daud. Ya Allah, dia jamin syurga Allah. Kami belum tentu ya Allah. Jaminkan kami ya Allah syurgamu ya Allah. Saya buat macam tu, teriak habis tuan-tuan. Bila teriak saya bawa saya kata cuba tengok. Rupanya di luar makam Nabi Daud mereka tanam pokok punya banyak. Tuan-tuan tahu pokok apa? Yang Nabi sebut la taqumus saah, tak berlaku kiamat hatta tuqatilul muslimun al-yahud, sehingga orang Islam ni akan lawan orang Yahudi. Hatta wara al-yahud min hajar wa sajar, sehingga orang Islam, orang Yahudi ni sembunyi di sebalik batu dan kayu. Yaqulul hajar wa sajar, batu dan kayu ni akan bercakap, hadza yahudiyun warai faqtuluh, ni Yahudi bersembunyi di sebalik aku, bunuh dia. Illa sajaratul gharqar, kecuali satu pokok nama gharqar, iaitu sajaratul yahud, pokok Yahudi. Rupanya mereka baca hadis tuan-tuan, keluar daripada makam Nabi Daud penuh pokok ni. Pokok yang kalau kita masuk memang tak nampak. Pokok inilah yang akan sembunyi Yahudi, dan mereka tanam penuh di kawasan Tel Aviv sekarang. Tengok, orang Yahudi baca hadis. Kita mengaku saja Muhammad, mengaku Abdullah, tapi hadis tak baca tuan-tuan. Sebab tu bila tengok macam tu, saya alhamdulillah bawa perempuan ni, jemaah saya duduk hotel belakang Masjidil Aqsa. Malam tu tuan-tuan berlaku tunjuk perasaan. Tembak ni pom kat hotel tu, pom pakat tak berani tidur. Saya kata tidurlah tak apa, kalau syahid di sini alhamdulillah. Sebagai bukti kita di akhirat esok, kita dah mai dah Masjid Aqsa, dah tengok dah. Pagi tu pergi semayang subuh tuan-tuan, tengok 2 saf aja. Saya tanya syekh tu, limadha hadzar sawatain, 2 saf aja. Dia kata apa? Awak tak 2 saf, Yahudi tak benarkan puak-puak Palestin masuk dalam masjid. Kalau umur 45 ke bawah tak boleh masuk. Masjid tak boleh masuk. Kita ni tuan-tuan, masjid punya besar, siapa nak masuk pun boleh, tu pun tak mai. Apa punya cerita kan? Ni tak boleh masuk. Saya kata, Masya Allah, pipi sana alhamdulillah jumpa seorang Ustaz Kamal Syari. Ustaz Kamal Syari jumpa terus dia peluk saya. Dia kata, Ustaz, dalam ni Ustaz ada kubur Nabi Sulaiman. Ustaz nak tak? Nak masuk alhamdulillah. Syekh Yusuf bawa masuk. Saya tanya Syekh Yusuf, Maimunah pernah tanya kepada Nabi, mayang Masjid Aqsa 500 pahala. Kalau tak boleh, maka Nabi kata, hendaklah kamu bawa akan minyak zaitun. Mana tempat simpan minyak zaitun? Syekh Yusuf bawa tuan-tuan bawah tanah. Tengok dalam tanah tu ada lubang sebesar ini, besar kemah ni. Saya kata, lubang apa ni? Inilah lubang zaman Saidina Umar Abdul Aziz. Mereka menyimpan minyak zaitun untuk menerangi Masjid Aqsa selama 1 tahun. Rupanya tuan-tuan, Syekh Yusuf kata, inilah lubang yang sangat dicari oleh puak Yahudi. Lah ni tuan-tuan, Masjid Aqsa di atas, mereka tebuk lubang penuh ni, merata lubang ni. Saya tanya buat apa? Rupanya mereka nak runtuhkan Masjid Aqsa. Sebab apa? Masuk tepi barat, terus nampak tu Masjid Aqsa. Mereka nak buang pun sejarah Islam ni.
Saya kata, ya Allah, macam mana? Tapi dia kata, jangan takut bang, Masjid Aqsa rumah Allah, Allah akan pelihara, jangan takut. Kemudian dia pegang tangan saya, dia bawa jumpa satu mihrab. Saya tanya, mihrab apa? Inilah mihrab Nabi sembahyang ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi bersembahyang bersama para roh, para nabi-nabi. Dia pegang tangan saya, dia bawa pula. Dia kata, inilah makan tempat Nabi SAW ikat borak. Saya kata, ya Allah, aku pergi Masjid Aqsa, aku boleh tengok satu persatu. Dan alhamdulillah, sebab itu disebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah bagi keberkatan, kemudian Allah tunjuk dengan kekuasaannya. Tunjuk macam mana? Nabi berjalan-jalan, Nabi berhenti di suatu tempat nama Madinah. Kemudian Nabi semayang 2 rakaat. Nabi berhenti juga di suatu bukit. Tuan-tuan tahu bukit apa? Bukit Judi. Yang mana perahu Nabi Nuh AS berhenti. Dan juga Nabi semayang di satu pokok yang Nabi Musa berhenti di situ. Yang Nabi Syuaib kata, inilah pokok, siapa yang berhenti di tempat itu, dialah akan ganti aku. Iaitu pokok yang Nabi Musa berhenti, tuan-tuan. Alhamdulillah, sampai di sana kami dapat ziarah akan tempat yang Nabi Musa tu. Dapat pergi tengok, tuan-tuan, sebab kami masuk Jordan. Bila masuk Jordan, sempat juga jumpa kubur Nabi Syuaib alaihissalam. Bukan saja Nabi Syuaib, dapat pula pergi ziarah akan Ashabul Kahfi. Allah, banyak tempat sejarah di sana. Bila tengok, baru terfikir balik bagaimanalah Nabi SAW daripada Masjidil Haram, Nabi Masjid Aqsa tu dalam semalam saja. Maka diberkati macam mana? Dijaga oleh Nabi, oleh Jibril alaihissalam. Dan ketika jalan itulah Nabi diganggu, tuan-tuan. Di antaranya apa? Banyak gangguan ini. Saya tak mau cerita tu, tuan-tuan dah dengar. Tapi saya nak cerita, Nabi sampai saja di Aqsa, Nabi diangkat ke langit. Bila angkat ke langit, Nabi menerima akan satu perintah yang sangat besar, nama sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, kita nak sembahyang kena ada ilmu. Macam mana ilmu? At-tahur syatrul iman. Kebersihan syarat iman. Tapi kita kena beza di antara an-nadhifatu minal iman, suci. Bersih suci. Apa beza? Contoh anak muda. Kena faham yang ni. Nampak baju saya bersih. Tapi baju saya suci atau tidak? Belum tentu baju saya ni boleh pakai semayang. Kecuali kalau tak ada najis. Kena faham macam ni. Contohnya, saya basuh dengan sabun elok dah. Tiba-tiba baju saya kena babi. Boleh pakai tak semayang? Tak boleh. Itu maksud dia tak suci. Cara nak suci, saya kena mak. Ni kita kena beza, tuan-tuan. Ni kita baru ni kejut, Cadbury ada babi. Semua pakai berhenti beli, betul tak? Saya nak tanya, ada tak dalam Quran sebut Cadbury ada babi? Tak ada. Pasal apa hangpa berhenti? Ni Quran sebut kepada orang perempuan suruh tutup aurat. Pasal apa tak tutup? Saya nak tanya. Dalam Quran sebut tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa hangpa lawan? Pasal apa sebut Cadbury saja semua tak beli? Pasal apa? Pasal apa Quran kita lawan? Tu masalah dia ilmu, tuan-tuan. Sebab tu kita kena beza di antara suci dengan bersih. Bersih dengan suci. Contohnya nak semayang, basuh semua, belum tentu boleh semayang. Cara nak semayang, kenalah berwuduk. Wuduk maksud apa? Ambil muka, kan? Wajib ambil tangan, ambil kepala, ambil kaki, boleh semayang. Saya nak cerita, tuan-tuan. Ingat tak Nabi naik peristiwa Isra' Mi'raj? Kemudian Nabi terdengar tapak kaki seorang lelaki. Nabi turun. Nabi lepas berdialog dengan puak Quraisy, Nabi berjumpa pemuda ni. Siapakah dia? Bilal bin Rabah. Nabi tanya, ya Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Apa amalan kamu? Lalu Bilal kata, aku sama dengan sahabat yang lain. Nabi kata, tak, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Nabi kata apa? Bilal kata apa? Aku ambil wuduk ya Rasulullah. Sebelum waktu maghrib, wuduk aku akan tahan sampai subuh. Aku ambil pula lepas subuh, wuduk aku akan tahan sampai maghrib. Sehari 2 kali ya Rasulullah. Nabi kata, oleh kerana kamu ambil wuduk sehari 2 kali, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Kita ambil wuduk tak sempurna, tu yang semayang kita tak khusyuk. Saya pernah, tuan-tuan, ambil wuduk.
dengan seorang syekh nama Azharuddin. Dia duduk sebelah saya. Saya ambil wuduk. Dia duduk tengok. Bila dia tengok, saya ambil. Dia tak tengok, saya tak ambil. Dia tengok, saya ambil. Dia tak tengok, saya tak ambil. Habis ambil wuduk, basuh kaki, saya pergi semayang. Sunat duha. Usalli sunatan duha. Allah. Dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra. Pergi sekali lagi ambil wuduk. Ta'khul wuduk. Saya pun, pasal apa? Saya pun pergi ambil wuduk. Dia tengok, saya ambil. Tak tengok, aku tak ambil. Dia tengok, saya ambil. Dah siap basuh kaki, usalli sunnatan duha, dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi. Saya pun heran, pasal apa ni? Saya pun ambil wajib kot. Saya pun ambil wajib. Ketika basuh dekat muka ni, syekh ni bisik kat telinga. Ya akhi, tada'u ila Allah. Doa, dia kata, Allahumma bayyi wajhi binurika yauma tasyadu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma tasyadu a'daika. Ya Allah, bagilah mukaku bercahaya seperti mana aulia, jangan gelapkan mukaku seperti mana musuhmu. Ya Allah, saya basuh muka, air mata mengalir, air mata bercampur dengan air wudu. Tengok-tengok 20 minit, basuh tangan. Dia bisik, Allahumma a'tini kitabi biyamini, bagilah suratan amalan tangan kanan. Ya Allah, basuh tangan kanan, teriak. Basuh tangan kiri, wa'udzu bika an tu'tiya kitabi shimali, jangan bagi kiriku ya Allah, teriak tuan-tuan. Basuh kepala, dia bisik, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, bagi aku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang soleh ya Allah. Basuh kepala, teriak. Basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim, bagilah tetap tapak kaki aku atas titik sirat. Basuh kaki, teriak. Tengok-tengok 40 minit. Dah habis 40 minit, saya pun, dia tak tengok dah. Usalli sunnatan duha. Allah, sedapnya. Nak cerita tak reti tuan-tuan. Tuan-tuan pernah makan tak buah pelam? Ambil buah pelam, kan kakak kupas elok-elok. Lepas tu beli kuah rojak Mak B, letak dengan hitam punya elok. Lepas tu bubuh kacang. Ambil buah pelam, cicah, kemudian buh di mulut. Terlayak liok abang kita tengok. Pasal apa abang kita terlayak liok? Pasal dia pernah makan buah pelam dengan rojak, betul tak? Macam tu semayang. Tuan-tuan nak tahu semayang tu sedap, orang yang pernah buat, dia akan rasa nikmat semayang. Saya Allah, ya, sebab apa? Sebab wudu. Sebab tu kita kena sempurna wudu kita. Bagi sempurna, barulah semayang kita khusyuk. Allahu Akbar. Saya 2 hari lepas jumpa dengan Syekh Ahmad Dabbak. Dia kata, ya akhi, nak solat kita khusyuk seperti mana qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nak khusyuk, sembahyang setiap yang kamu baca, kamu kena faham. Kita tak faham, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tak faham. Cuba bayang kalau faham, seperti mana kita bercakap di hadapan Allah, kamu akan khusyuk, dia kata. Sebab tu kena ada ilmu. Nabi dibelah, dimasukkan ilmu. Kita Isra' Mi'raj tak faham. Bagi ilmu, tengok macam mana Nabi dapat solat wuduk sempurna. Kalau boleh wuduk sempurna tuan-tuan, baru semayang. Allahu Akbar. Pernah berlaku tuan-tuan, saya nak cerita. Ada seorang ustaz, saya pergi ceramah dekat Kulim. Dia cerita saya, dia kata saya mengajak Muniatul Musalli ni hampir dekat 2 tahun. Satu hari saya jadi imam. Bila jadi imam, masa rokok rakaat pertama tu tak apa lagi, sujud rakaat pertama, tiba-tiba terkentut. Bila terkentut tuan-tuan, mereka duduk sujud. Saya pun bangunlah. Bila bangun, saya buang mikrofon ni, letak atas tikar sejadah. Mereka duduk sujud lagi, saya pun duduk berdiri tu. Allahu Akbar. Mereka duduk antara 2 sujud. Tengok saya duduk berdiri. Saya pun duduk tengok. Lagi kalau aku tak tunjuk, mereka ni tak tahu siapa nak jadi imam. Rupanya yang duduk belakang saya tu mengaji 2 tahun tapi tak faham. Saya pun tunjuklah belakang tu, hang jadi imam. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Bila tunjuk hang jadi imam, terus dia merangkak. Merangkak, pergi ambil mikrofon, sangkut. Lepas tu naik. Allahu Akbar. Ustaz tu kata, ni cik, semahyang ni bergerak boleh 3 kali ya. Cik bergerak macam rimau merangkak. Batal semayang. Kawan pun kali, hantu nak buat macam mana?
Menunjukkan tuan-tuan tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Macam berlaku saya cerita dalam YouTube. Saya pergi tazkirah dekat Pendang Ramadan. Bila Ramadan kita ni tengok-tengok yang jadi imam tuan-tuan hafal Quran tapi tak ada ilmu semayang. Tengok yang duduk sebelah saya tuan-tuan, Tok Bilal. Tok Bilal macam mana? Pakai serban ni. Dengan ni Ridah duduk tepi. Ridah duduk tepi kan? Ridah duduk tepi. Saya pun tengok-tengok. Push, hebat. Semayang sebelah saya. Tengok-tengok nak habis dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tengok. Sebab bila kita tengok ni dia bersambung dengan jantung kita. Saya pun hebat. Tato nyamuk ketik. Hak belah ni. Mebuh belah ni. Saya duduk sebelah. Rupanya serban saja mangkuk ayun. Nak tergelak tak tergelak mampus tuan-tuan. Ni sebab tu kita kena faham ni. Sebab tu kalaulah jari kita ni tuan-tuan tak ada problem. Pernah saya jadi imam Ramadan lepas, tengah jadi imam, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pun tariklah Said Ramidi. Kemudian kita pun baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca ada mangkuk ayun mana atau budak ni, depa balin tu bom tu buah bola depan mihrab, boom kata. Saya pun tak, Allah lupa rakaat, lupa tu baca surah. Habis tu bagi salam, bagi tazkirah. Habis bagi tazkirah dia bertanya, ustaz tanya beliau, tanya apa? Apa hukum jual mercun? Saya kata haram. Seorang lagi tanya, ustaz apa hukum main mercun? Saya kata haram jadah. Dia berkata haram jadah. Apa apa? Tak haram jadah apa? Tadi aku lupa surah. Balik mercun. Lupa surah tak apa. Cuba bayang main-main mercun, jari ni tak ada. Macam mana nak baca tahiyat? Jari tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah, tak ada jari. Siapa marah? Saya tanya depa. Siapa marah? Yang paling marah Allah marah. Sebab bila kita nak tak ada, kita nak buat macam mana? Jari tak ada. Asyhadu an la. Malaikat marah. Itu malaikat marah. Tapi di Malaysia ni ada seorang lagi marah. Tuan-tuan tahu siapa? Siapa adik? Siapa yang marah kalau jari ni tak ada? Tahu tak? Hang marah. Hang buat apa? Siapa marah adik kalau jari ni tak ada? Di Malaysia. Siapa? Dajjal? Najib? Pandai. Maka dengan ini saya melantik dia Perdana Menteri Malaysia. Woi, 30 tahun lagi dia Perdana Menteri ya? Mau tak? Tak mau ketua pembangkang. Ni kalau jari ni tak ada, bayang tuan-tuan, nanti Najib mai kawasan bayar lepas, dia pun satu. Adik tak ada, dapat je nak. Adik pun satu. Dia kata apalah weh, satu lah. Kawan jari tak ada. Kalau lagi nak buat macam mana? Satu tak boleh dia. Najib kata satu tak boleh. Ni kita kena faham ni. Kalau tak ada yang ni, sebab tu Allahu Akbar, kita kena ada ilmu sembahyang. Bila ada ilmu, alhamdulillah, dengan wuduk sempurna, Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, nak ada ilmu tuan-tuan, tahu tak macam mana? Kita tunggu selepas ini, kerana saya nak melancarkan kutipan derma. Tuan-tuan, insya-Allah hari ini ada hampir dekat 1000 lebih. Kalau boleh tuan-tuan ada duit, tolonglah derma untuk madrasah khairiah ini. Kita nak buat mahat tahfiz sebelah, dan mereka memerlukan dana. Siapa nak bantu tuan-tuan? Kerajaan negeri dah nak peruntuk dah, kawasan tu dia nak ambil tuan-tuan. Tapi nak buat pembangunan, kita kena ada duit sikit dulu. Jadi dengan itu tuan-tuan yang ada ni, saya nak lancarkan kutipan derma. Mana kawan kita nak kutip? Sila. Mana yang kutip mana? Siapa kutip? Bangun. Perdana Menteri. Oi. Kutip derma. Bismillahirrahmanirrahim. Kutip derma. Kalau tak nak aku pecat lagi. Mana kutip derma? Tuan-tuan tak boleh, insya-Allah. Bo seorang
Kalau boleh bola yang merah tu. Hak biru tu sah. Biru orang tak mau dah. Mana duit aku tak dah. Mana? Hutang lu hutang. Tu. Tolong tuan-tuan. Jangan edar. Pegang. Kalau tidak depa tak bubuh. Cari seorang-seorang bang. Minta. InsyaAllah. Tengok. Kalau bubuh biru, muih kata. Bubuh minyak mana boleh bubuh RM1 tu. Kena bubuh RM3 sebab 1 liter RM2 sekupang dia. Mana boleh bubuh RM1. Mai masjid ilmu tuan-tuan, kita nak buat mahal tahfiz, tuan-tuan bubuh hak biru je. Kedekut betul ya. Bubuh hak merah. Kalau tak merah bubuh hak hijau. Makcik bawa tak? Dia kata nak buat apa ustaz? Saya mai apa pun tak bawa. Coli pun tak pakai. Sebab tu Ustaz Kazim kata lah, orang perempuan kalau mai semayang tak pakai coli batal semayang. Sebab apa? Masa rokok dia bergerak lebih pada 3 kali. Makcik batal. Kalau makcik batal, kita lagi batal. Ni tanya Abang Haji Rahim, pakai tak? Tak pakai. Dah kata apa dah? Harap serban dia besar. Masa rokok tak apa, masa sujud. Kena kotor. Saja melawak itu. Nampak? Kita dah mau habis dah. Belakang tu. Gerai-gerai pun minta. Dia pun untung banyak. Kalau boleh tu aduk kereta, aduk bonti pun tahan. Dia buka cermin ayah wa Cina apa boleh? Bagi boleh. Malam ni dapat dah. 3,000 dalam tangan. 3,000 apa aku nampak biru banyak. Abang awak pergi dalam ni jangan awak balik rumah. Alhamdulillah tengok mamak pun sokong kita. Okey lah. Aku kot suka. Woi, susah nak jumpa. Pak mentua aku piang tuan. Habaq tak boleh apa-apa. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita duk tarbiyah, masya-Allah. Pak mentua pun ikut kita dah. Alhamdulillah. Abang-abang ipar saya 13 orang adik-beradik. Saya 13 orang adik-beradik belah perempuan. Allah, mamak tuan. Bila pergi jumpa, hang duk kira apa dia? Saya tak kira apa. Bagus kena jalan ni. Aku bagus. Bagi jumpa. Tapi alhamdulillah kita dah buat baik-baik. Alhamdulillah. 13 orang adik-beradik. Seorang-seorang tuan-tuan, hidayah milik Allah. Termasuk pak mentua saya. Pak mentua saya buat macam mana? Saya cerita tuan-tuan. Saya nak menikah, saya pegang tangan. Saya cium tangan dia. Kita ada pak mentua tuan-tuan tak pernah cium tangan. Saya cium tangan masa dia menikah. Uzawjuka amarallahu bi. Saya kata, "Pak, jangan golek." Dia kata, "Tak golek tak keluar." Dia kata. Saya pun teriak, aku teriak, hang mau golek kok. Dia kata dah masuk geng. Habis tu saya cium tangan dia. Saya peluk dah. Kena cium tangan peluk. Takkan hampa tak tahu mamak teriak macam. Lepas teriak, saya kata, "Pak, awak duk teriak, malu korang." Aku ada 13 orang dah. Seorang pun tak cium pipi ku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar tu. Tu strategi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, Nabi naik ke langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Sidratul Muntaha, ringkas cerita. Kemudian Nabi sujud. Tuan-tuan, Nabi akan sujud 2 tempat yang paling hebat. Pertama di depan Allah ketika Nabi terima akan sembahyang. Satu lagi ketika di padang mahsyar. Nabi sujud tuan-tuan. Ketika Nabi sujud yang kedua di padang mahsyar. Ketika itu umat ini akan bangun dalam keadaan bertelanjang. Dan kita akan cari Nabi-Nabi. Yang pertama Nabi Adam. Sampai Nabi Adam, "Ya Nabi Allah, isfa' lana bi badril hisab." Cepatlah hisab, kami tak tahan dah. Bagi syafaat. Nabi Adam kata, "Nafsi, nafsi." Aku, hampa-hampa. Ingat tuan-tuan, saya boleh ceramah aja. Hidayah bukan milik saya, milik Allah. Sebab tu jawatan kuasa ni, masjid, surau ni, buat program. Buat. Sebab apa? Hebat tuan-tuan bila kita buat. Ini anak-anak kita ni nampak ni. Aduh lari ni. Hoi, mak sabu. Ni aduh lari ni. Semua ni bakal-bakal pemimpin. Sebab apa? Kita tak hargai tuan-tuan. Cuba tengok guru kita. Baru ni saya baca khutbah di Masjid Pematang Buluh. Ramai cikgu-cikgu hadir. Termasuk juga JPN, PPD masuk. Saya pandai cakap. Saya naik-naik.
Tajuk khutbah saya, Hari Guru. Oh, mereka dengar. Oh, tak pernah khutbah Hari Guru. Guru ini hebat. Ketika mana tuan-tuan menghantar anak tuan-tuan ke sekolah, tuan-tuan nak bayar yuran, gurulah yang menjadi accountant, mengutip akan duit-duit tuan-tuan. Cik, seorang guru tu UMNO, boleh sebut tak? Dan mula-mula dia tarik muka macam jebon. Bila saya sebut accountant, inilah seorang guru, dia pun buka mata. Ketika mana anak tuan-tuan jatuh berdarah di dahi di sekolah, gurulah yang menjadi doktor peribadi merawat anak tuan-tuan. Dia pun ketika mana anak tuan-tuan dalam kecemasan nak dibawa ke hospital, gurulah yang menjadi pemandu ambulan membawa anak tuan-tuan. Sehingga ada seorang guru bawa anak tuan-tuan di Melaka, aksiden di Lubuk Raya, guru mati, dia mati. Hebat pengorbanan seorang guru. Semua cikgu-cikgu mula-mula angkat, batu pakat tunduk kepala. Aku mana cakap, ketika mana anak tuan-tuan mencuri di sekolah, gurulah yang menjadi SB untuk menyiasat. Macam malam ni ada SB, kan tahu? Hamba tahu siapa cikgu jaga. Pulau Ketam aku punya, Pulau Sotong kosong lagi. Saya sebut lagi, ketika mana guru tengok anak murid bertumbuk, gurulah yang menjadi hakim untuk memutuskan hukum. Adilnya guru ini. Kemudian saya sambung, adilnya manusia bukan letak pada saksama, tetapi adilnya manusia apabila meletak suatu pada tempatnya. Kemudian saya kata lagi, ketika mana anak murid tuan-tuan berada di perhimpunan, ditakut anak murid ini bercakap, gurulah yang menjadi guard untuk mengawal anak tuan-tuan. Ketika mana anak tuan-tuan diminta oleh guru untuk membersihkan kelas, gurulah yang menjadi pelukis-pelukis seni menghias kelas. Ketika mana anak tuan-tuan menyuruh guru berceramah, guru menjadi pemidatu yang hebat. Ketika mana anak tuan-tuan masuk dalam kelas, bangku tak ada, meja pecah, guru menjadi tukang kayu. Hebatnya seorang guru. Semua pakat tunduk, kesat air mata. Tetapi ada di kalangan bapak-bapak di sini marah kepada guru. Banyak jasa guru. Guru tersebut ditukarkan ke Pulau Ketam. Siapa guru tersebut? Aku. Depa bembah. Tengok khutbah Jumaat, baru power, baru betul. Baca khutbah kena tukar Pulau Ketam. Sebab tu saya bagi tahu, alhamdulillah, cerita satu-satu saya cerita tentang keadilan. Hebatnya sebab tu Nabi melahirkan seorang mursyid yang hebat, seorang murabbi yang hebat, seorang mudarris yang hebat, seorang apa tuan-tuan, muaddib yang hebat. Nabi hebat sebab tu Nabi ni dia bawa keadilan. Saya cerita dalam khutbah, keadilan macam mana? Adil manusia bukan letak sama rata. Contohnya bekas Perdana Menteri, dia kata bila kita nak laksanakan hukum Allah, tak boleh, sebab hukum ini kena sama rata. Tuan-tuan, hukum Allah ni nakala minallah. Tuan-tuan kena faham, nakala ni cegah. Siapa yang ghairu muhsan, yang tak kahwin, disebat, esok di akhirat dia jamin syurga Allah. Orang Cina kita laksanakan hukum Allah sebat dekat dia, dia masuk syurga ke? Dia tak masuk syurga. Jadi orang Cina ni tak apa tuan-tuan, dia bagi dia, ni kita yang Islam ni, kita bila kena hukum Allah ni nak masuk syurga. Tapi berkat Perdana Menteri kata ini tidak adil, kita kena bagi sama rata. Adil bukan sama rata. Adil meletak suatu pada tempatnya. Contoh serban, adil serban ini saya letak di sini, adil juga boleh letak di sini. Tapi adil saya letak dekat kaki, adil tak? Itu bukan adil, itu namanya bengong. Contoh adil, saya beli buah rambutan mengikut adil bekas Perdana Menteri. Buah rambutan tu 100 biji, saya ada 5 orang anak, saya kena bagi yang umur, yang sulung 22 kena bagi 20, yang ni 18 20, yang ni 16 20, yang ni umur 4 tahun 20, yang ni setahun 2 bulan bagi 20 juga. Tuan-tuan bayanglah, umur setahun 2 bulan saya bagi buah rambutan ikut bekas Perdana Menteri 20 juga. Apa berlaku kat dia?
Dia pergi pegang buah rambutan hak yang bulu banyak tu, dengan bulu-bulu dia telan. Adil tak? Tak adil. Adil mengikut Islam, beli buah rambutan 100 biji, buah lantalang. Kemudian saya panggil yang sulung, semua mai, semua duk. Anak yang sulung sila makan, tapi makan ingat adik sama, dia makan 10 biji tak boleh pergi dah. Yang ni makan, yang ni makan. Yang adilnya ni, yang setahun 2 bulan ni, saya kena ambil buah mutan tersebut, saya kena kupas kulit, saya kena bawa keluar isi dia, saya ambil isi, saya suap mulut dia, dia makan 2 biji je. Itu namanya adil dalam Islam. Tuan-tuan faham tak? Tak faham, kubus menumbuk cuma geram betul. Faham tak tu? Itu namanya adil. Tapi kita duk main protes tu, protes. Apa ni orang ini, orang tak adil, tak adil. Tuan-tuan, adil Islam ni untuk kita. Orang bukan Islam, dia ada undang-undang dia, dia tak terlepas. Walaupun dia berzina, dia buat, dia bunuh orang, dia tak terlepas. Tapi kalau dia nak untuk Islam, tak ada masalah. Tapi kita sendiri yang tak faham. Sebab itu tuan-tuan, bila Nabi SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi angkat kepala ketika di padang mahsyar. Umat ini pergi, maka semua anggota kita akan bercahaya sebab wuduk kita. Masa itulah Nabi kata, hadza ummati, itu umatku. Sebab wuduk. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh wuduk, jaga elok-elok, jaga sempurna ni, bagi lebih pun tak apa. Bercahaya, maka Nabi pun patah balik, Nabi sujud. Seperti mana Nabi sujud ketika di hadapan Allah, ketika nak terima akan sembahyang. Lalu Allah kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala, was'al tu'tah washfa' tusyafa', tanya aku bagi syafaat. Maka Nabi kata apa tuan-tuan di padang mahsyar? Nabi tak kata ya Allah bagi aku masuk syurga, tapi Nabi kata ummati ummati ya Allah, umatku umatku ya Allah. Maka Allah kata, man kana fi qalbihi misqala sya'ir minan nar minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar gandum, keluar, masuk syurga. Saya nak tanya abang yang ada sini, makcik-makcik, siapa yang dia yakin ada sebesar biji gandum iman? Bangun, pergi start motor, pergi balik. Sebab abang jamin dah syurga. Saya yang ceramah belum tentu. Tapi kalau tak yakin, tunggu sampai habis, boleh tak? Hujan dah berhenti dah, boleh no, nak habis dah, insyaAllah. Sebelah aku berhenti, dengan takut tuan-tuan. Ustaz Abdullah Khairi janji ditepati yo. Tuan-tuan jangan susah hati. Nabi patah balik sujud lagi. Allah kata, irfa' ra'saka, angkat kepala, tanya aku bagi syafaat. Maka Nabi kata, ummati ummati ya Allah, umatku umatku. Allah kata, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji sawi iman, keluar daripada neraka. Terus keluar sebesar biji sawi, masuk syurga. Siapa ada sebesar biji sawi akan iman, bangun, pergi balik bang, jamin syurga dah. Saya belum tentu, ustaz belum tentu, sahabat kita belum tentu. Kalau tak ada, tunggu sampai habis, boleh tak? Nabi patah balik sujud. Allah kata, angkat kepala, aku bagi syafaat. Nabi kata, man kana fi qalbihi misqala zarratin minal iman fa akhriju minan nar. Nabi kata, ummati ummati, barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar atom iman, masuk syurga. Masuk syurga. Akhirnya Nabi patah balik sujud lagi. Allah kata, angkat kepala, tanya. Maka Nabi kata, ya Allah, man kana min ummati, barang siapa di kalangan umatku qala la ilaha illallah, pernah menyebut la ilaha illallah, masa hidup dunia tak pernah pun selawat dekat aku, lawan aku ada lagi, benci aku ada lagi, buat ceramah, kami meluat bila cerita pasal Nabi, dakhalal jannah, bagi mereka masuk syurga ya Allah. Maka Allah kata, man kana fi qalbihi qala, man kana qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di kalangan umat kamu yang pernah menyebut la ilaha illallah, sila masuk syurga Allah. Akhirnya bangun semua umat daripada Nabi Adam sampai akhir zaman kita ni, terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya tuan-tuan. Tuan-tuan nak bangun dan bersama Nabi dah? Kalau nak bangun bersama Nabi, tengok bagaimana Nabi SAW turun. Nabi naik, akhirnya turun naik sampai Nabi Musa, dapatlah sembahyang 5 waktu, dan turun semula tuan-tuan naik borak balik ke Mekah. Ketika balik itulah Nabi sempat menziarah akan syurga dan neraka Allah. Syurga neraka ni hebat. Tuan-tuan nak masuk tak syurga? Innalil muttaqina mafadha. Syarat nak masuk syurga, Allah kata dalam Quran, mestilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tu apa? Bila dah takwa, dia masuk syurga. Hadaiqa wa a'naba,
dalam syurga esok Allah sediakan kebun anggur dan kurma. Syarat dia takwa. Duduk dalam kebun tu. Ajwa satu kebun mai. Tak mau ajwa. Maryami. Tak mau Maryami. Yusuf Tayyub. Yusuf Tayyub. Satu kebun, bukan satu pinggan, sekebun. Akhirnya apa? Anggur, satu kebun. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Allah sediakan pasangan yang sama umur. Pasangan sama umur. Lah pasangan sama umur dah. Laki kita tua. Sebab tu abang seorang suami yang hebat bila dia buat 3 perkara. Isteri yang hebat 3 perkara. Apa suami yang hebat? Saya psikologi ni. Hebat kita. Pertama, jadilah pendengar yang baik. Kita pendengar yang baik tak? Tak ada. Malam ni pun tak boleh dengar. Dengar Ustaz Abdullah Ghani terkah. Start motor belah balik lah. Kan, duduk belakang tu tengok. Bila nak habis, nak belah. Kan? Ni pendengar. Bang, pendengar yang baik bang. Isteri kita, bila naik kereta dia akan melecah. Kita pendengar. Dia kata, Ustaz Abdullah Ghani ceramah. Popang kita. Ya. Abang faham. Boleh abang bantu. Try lah tengok. Bang, bagus lo. Try lah. Kadang-kadang aku umur 40, tak mau ikut. Try bang. Pendengar yang baik. Ya. Ya, bini kita duduk cerita apa? Ya. Senyap tu kawan. Tak dan berapa minit. Try bang, pendengar. Ya. Abang faham. Boleh abang bantu. Dia kata bantu apa? Malam ni bukan malam Jumaat. Ni ya pendengar yang baik. Kita kadang-kadang anak main ayah ni macam mana matematik, tanya mak hang tak dan tengok ni tengok lu. Ya. Saya kaunselor tuan-tuan. Kaunselor yang hebat bukan menyelesaikan masalah orang, dia pendengar yang baik. Saya orang telefon, ustaz suami saya, ya sekarang duduk. Ya. Pendengar dengar ya. Lain kali dia sejam dia cerita. Ustaz nu malam ni saya kena semayang hajat. Betul. Dia selesai sendiri. Itu namanya kaunselor, kan? Kaunselor bukan hang kena buat ni. Tak. Ya. Saya ni tak tahu ustaz nu. Saya ni macam mana kena simpan duit dalam bank nu. Saya nak pergi haji. Betul. Ya, betul. Dia selesai sendiri. Bang, suami yang baik, pendengar yang baik. Duk dengar. Ya. Isteri kita tak. Saya tahu isteri saya. Dia kuat beletiak. Mama. Naik kereta ya popek. Kita ya. Abang tu ya. Ya tak ada titik tu. Oi, siapa kita dengar ya. Tapi tuan-tuan satu hari balik dia tak beletiak. Sunyi 24 tahun nikah, tengok dia tak beletiak. Kawan demam. Pi kejut dia. Yang ada apa abang? Tolong beletiak. Sebab sunyi. Lama sunyi ya Allah. Dia kata tu dia lah. Kan? Dulu ni orang beletiak marah. Ni tak ada beletiak untuk sunyi. Rupanya Mak Sabu lalu pula dah. Dan menteri kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu abang ni ubah macam mana? Pendengar yang baik. Ya. Yang kedua apa? Ubah lidah. Abang ubah lidah bang. Ubah macam mana? Suami yang baik dia ubah lidah. Cuba sekali-sekala puji isteri kita. Betul tak? Kita makan puji tak? Makcik, suami puji tak? Golek pala awal. Golek pun style. Orang Penang golek tempoh ya. Ni abang ubah bang, try bang. Pendengar yang baik. Yang kedua puji. Try lah makan-makan tu. Yang sedap makanan hari ni. Hebat Kita pernah puji tak? Tak ada orang lelaki ni dia takkan puji. Tapi bang guna lidah bang puji. Tapi kita puji apa? Tu sedap lah tu. Bang ubah bang lidah. Saya pernah kan puji isteri saya. Abang try bang. Balik lagi makan-makan. Sedapnya asam pedas ni. Tengok. Hari ni asam pedas. Esok asam pedas. Lusa asam pedas. Tulat asam pedas. Sampai cirit tu. Ni kita tak pernah puji. Bang puji bang. Try ubah lidah. Kita ubah lidah. Kita ubah isteri kita. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga,
hendaklah tolak ansor seorang suami. 4 ni, 3 ni saya bagi. Tolak ansor. Tolak ansor. Jangan tolak saja. Ini tolak saja, ansor tak. Pernah ada seorang suami tu pongeh, tak pongeh? Bengih tak kira dah. Tak ada tolak ansor langsung. Dia kira tolak ya. Ansor tak ada. Satu hari ni cerita tuan-tuan, dia balik-balik, dia naik motor Vespa. Dia naik motor tu, anak dengar lari dah. Penyamun balik dah. Anak kita bengang tuan-tuan, kadang-kadang kita ni. Kalau boleh seorang bapa yang baik, bila anak cium tangan, yang lelaki tarik peluk dia. Ni, tarik peluk. Ni, suami jangan buat. Allah, anak kita ingat sampai mati tu. Bang, buat bang. Ni dia ni balik naik motor, bini pun takut. Pongeh tak pernah cakap. Dalam duk pongeh tu anak 9. Tu pongeh. Kalau tak pongeh 18 apa? Pongeh. Satu hari balik-balik dia tak abang, dia tak cakap bini tuan-tuan. Dia duk diam, nak makan ke tak makan, tak tanya. Pongeh. Kalau makan tak betul, bubur garam silap, ni pinggan terbang, flying saucer tuan-tuan. Terbang. Satu hari dia duduk senyap, nak kencing tak boleh. Nak abang bini susah. Esok dia pergi klinik lah. Doktor, saya orang pesepa, kencing tak boleh. Doktor kata kencing tak boleh, balik kencing dululah. Ramai ayat kencing. Bagi saya cek. Kawan pun balik-balik, minum air banyak, kencing malam tu, kencing buah dalam botol mineral. Dia tak tutup, letak tepi, tandai. Hampa jangan gelak lagi, aku cerita tak ada lagi. Letak tuan-tuan, bini masuk, tersepak tu, botol mineral tu tumpah. Dia pegang-pegang, Allah yang kencing suami aku. Kalau aku habaq, mampu. Last kali dia buat macam mana? Dia bubuh air paip mah, bubuh. Ni jernih ni. Ni keras, tak sama. Last kali dia buat macam mana? Kawan kangkang, kawan kencing. Kencing penuh dah, tutup. Tak. Esok suami ni kalut-kalut, pegang-pegang, terus pergi ya? Pitak. Doktor ni ayat kencing saya. Doktor pun ambil pH meter tu. Ni awak pelik penyakit ni. Tak pernah jumpa dalam dunia. Abang kena balik lu. Kami kena mesyuarat doktor-doktor pakar. Penyakit ni tak pernah jumpa dalam dunia. Dia kata apa? Abang balik kronik bang. Kawan balik kronik. Apa penyakit? Bini tak cerita tuan. Esok dia pipi awal pukul 8 tunggu dah. Doktor pakar dah. Penyakit apa? Dalam hati dia kanser, prostat, kan, leukemia, apa ni, HIV ke apa. Ush. Doktor sakit apa? Doktor pun pegang. Kami telah buat kajian, abang didapati mengandung. Kawan pun perut buncit, duk tengok. Sabit tu buncit. Berapa bulan? 3 bulan bang. Dia kata, sabit tu pun. Tentu tak apa, belah balik. Dia duk naik motor, duk tengok perut. Perut buncit tak apa, boleh pakai jubah tak nampak. Tahu dah dia duk fikir apa? Esok beranak nak keluar kok mana? Dia fikir tu kok mana aku nak terat ni? Last kali tak cakap dengan bini, sebulan tak cakap, 2 bulan cakap. Milah ni bila kata milah ya pi, mampu ya kena menampak. Abang nak tampak tak mana abang? Dah handuk, aku pi cek yang kencing baru ni, doktor kata aku mengandung 3 bulan. Bini kata, ni masa dia nak penanya. Bang, saya ada ilmu sedut, yang abang mengandung tu boleh saya masuk dalam perut saya. Tapi dengan syarat, abang kena berubah. Abang duk nampak kami, jangan dah. Abang duk pongoh ni buang-buang. Abang kena pergi semayang masjid, kena berjemaah, kena bagui. Elok 2 bulan, kawan berubah sungguh. Balik-balik dia kata, bang, ilmu sedut abang berkesan. Saya berkesan. Hak abang mengandung tu dah masuk dekat saya. Mengandung 5 bulan. Sebab tu kakak, kalau ada suami macam tu, try buat macam tu. Ni tuan-tuan, alhamdulillah, saya nak beritahu, suami yang terbaik ni tolak ansor. Kalau tolak ansor hebat. Okey, sekarang kita pergi kat isteri pula. Boleh no? Isteri yang terbaik 3 perkara. Yang pertama, servis terbaik. Kita servis terbaik tak? Balik sampai naik motor belakang mini. Dia turun dulu ke kita turun? Kadang kita turun, dia tak turun lagi. Bagi dia turun dulu. Turun. Ni suami isteri terbaik turun, buka pintu, buka yang ada tak? Kakak panggil yang tak? Dia panggil apa? Pahang. Kita pun bukan pahang, mohang. Mohang tak apa, tohang. Saya ceramah dekat apa Melaka, tanya-tanya pakcik panggil apa? Hud. Dia panggil hud.
bini dia, ut. Lah, jawab selalu. Saya kata mampu. Panggil ut, tuan-tuan. Burung macam burung meletup. Ut. Kan? Ni bang, kakak, servis terbaik, servis betul. Kita turun, dia pergi ambil ayak. Mana ayak dah? No, hantam sebotol tu. Ambil. Kakak ayak mineral ya. Bang, kita ceramah tadi, ustaz ceramah panas. Nah bang, minum. Abang tu ambil minum. Dia, aku redha dengan ayat yang isi ku angkat ini. Kakak jamin syurga Allah. Simple ya. Ni kita ada tak? Balik-balik sampai rumah, buka pintu. Kadang-kadang bini duduk tidur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dia buka tepi tingkap. Ingat nak tidur masjid. Buka. Kawan pun buka. Ayah ada. Ayah apa ayah? Balik lewat. Berapa? Ustaz Abdullah Khairi ceramah panjang. Aku juga kena. Ayah ada. Ayah apa bini dia? Kawan pun pipi yang buka. Haram jadahnya bini. Dia tak redha tuan-tuan, jamin isteri neraka Allah Subhanahu wa taala. Simple ya kakak. Sebab tu kakak, servis kakak bukan servis seks saja. Servis semua. Tahu, masuk rumah jadilah seperti mana waiter hotel. Cik. Bang makan apa? Bang, makan apa? Try tengok buat tengok. Dia pun seronok. Bang, tengok dia tarik bangku. Tengok waiter hotel. Okay. Duduk. Dia pun ambil. Sebab tu kita ada tak? Si ada apa? Mai makan. Kawan tu hang tak makan kau? Makan dah. Awang. Kau kalau boleh servis terbaik. Servis duduk. Makan sekali. Bang, makan bang. Seronok tak nikah dah. Servis ni tidak. Servis terbaik. Yang kedua apa? Makan sekali. Kalau masak sedap pun makan sekali. Saya ni PhD psikologi. Apa saya cakap ni saya buat kajian. Kalau boleh makan sekali. Kalau susah senang pun kita sekali. Kalau boleh makan sekali. Bang, dah makan pun tak apa, duduk sekali. Sebat. Yang ketiga apa? Kalau boleh kakak masa tidur, tengok muka suami. Kemudian doa. Ya Allah, ini suamiku ya Allah. Ampun dosa dia ya Allah. Pernah tak doa macam tu? Ni kali-kali. Hai. Bila nak mampu yang tuan. Meluat aku tengok. Bulu hidung pun terkeluar. Aduh macam mana? Ni apa saya sebut ni kajian tuan-tuan. Saya buat PhD psikologi. 3 perkara ni kalau wanita boleh buat, hebat kita. Hebat. Tapi kita tak buat tuan-tuan, tu susahnya. Sebab tu esok di akhirat kita akan bangun di syurga esok. Ni pasangan sama cantik. Kemudian apa? Wa ka'san dihaqa. Ada ayat dalam syurga ini. Minum hilang dahaga selamanya. Wa ka'san la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Dalam syurga esok tak ada benar lara, tipu-tipu tak ada. Lah boleh tipu tu dalam TV tu, duk tipu tiap hari. Kita duk dengar. Lama-lama terima. GST bagus. Geng songkok tinggi, bagus. Hampa tahu tak GST ni tahun pertama dia akan naik. Contohnya ayak ni kita beli sekarang dengan harga RM1. Kalau GST kena 10%, dia akan jadi RM1 sekupang. Dia kata tahun kedua dia akan turun. Memang turun. Rakyat jangan ditipu. Turun macam mana? Dia akan turun tahun kedua 5%. 5% maksud dia akan turun 5 sen. Jadi dia akan kena apa? RM1.15. Yang awal tu tak turun. Dia turun balik ya. Yang awal 5 sen, 10 tu kena 5 sen. Kena juga. Kita duk tipu bagus GST bagus ya, geng sokok tinggi bagus ya. Kita sokok rendah mampu ya. Nak makan susah duduk sini dah lah rumah dengan net lagi TNB lagu elektrik. Untuk apa? Untuk bantu apa? TNB, bukan bantu TNB. Bantu IPP ni. Kita apa dapat? Semua seronok nak buat macam mana? Satu Malaysia. You know, tuan-tuan. Sebab tu kita kata esok tipu tak ada dah. Dan esok innalil muttaqiina ala ratrafin qudrin wa aqaril ihsan. Dalam syurga esok disediakan pemaidani hamparan-hamparan yang berwarna qudrin. Tu syurga. Nabi keluar Allahu akbar, sebatnya. Sebab tu tuan-tuan, kita nak masuk syurga.
Bila nak masuk syurga, jawatan kuasa masjid, jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. Ni, buat program, ustaz. Mana ustaz kita? Buat program, ustaz. Tengok ada penyanyi punya sedap suara. Macam ni lah kita nak. Bagi dia, nah, jadi Tok Bilal. Kalau Tok Bilal dia azan, kosan, ini Tok Bilal gigi satu. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita dengar, ni karaoke ke azan? Cuba abang tadi tu suara sedap tu dia tarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar. Ini Allah Akbar. Ni masjid bayar lepas bila nak boleh masuk woi. Duk kira alhamdulillah. Khutbah tajuk khutbah saya penyalahgunaan dadah. Dekat Kuala Nerang. Depa buat khutbah tek. Tuan-tuan, saya ingat Masjid Barangjaya depa cerita baru ni. Satu apa nama Tok Khatib ni suruh turun, tak mau turun. Dia baca khutbah. Tuan-tuan tahu tak masa tu? Masa tu penyakit H1N1. Hendaklah kita menjauhi penyakit yang menular daripada kerajaan China Taiwan, iaitu penyakit Hini. Dia bercakap Hini, bukan Hini H1N1. Masjid kampung saya lagi tu, hendaklah kita meninggikan kalimah Allah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, iaitu dan hendaklah kita bersama ke metod di dalam meninggikannya. Rupanya komited. Ampun ya Tuhan. Ni Masjid Barangjaya bila nak panggil aku, panggil sekali kan. Ini baca khutbah alhamdulillah. Hari ini sangat sesuai untuk kita tabur baja. Tabur baja apa orang kita kelang semua. Ni satu masjid Kuala Nerang cerita dalam YouTube. Tajuk khutbah saya penyalahgunaan dadah. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu ni nak apa hororo koen. Mentamlah dia bukan tahu. Iaitu heroin, morfin, kokain. Rupanya heroin. Yang paling teruk kokain tu kokain. Ada seorang pakcik tu Datuk dia gelap, pakai gelap. Hari itu Jumaat Lim dengan Yaakob lingkup tu tuan-tuan. Woi, Masjid Barangjaya ni apa? Bagan lepas. Bila nak panggil sekali, betul tak? Barulah puas ini dengar khutbah 20 minit insya-Allah. Ini Allah Akbar ni, suara sedap. Bagi azan. Ni dah sini ada apa? 4 heart ni. Suara sedap semua ni. Kalau bagi alhamdulillah ya rabbil alamin, kan dia tarik ar-rahmanir rahim. Kita duduk belakang. Maliki yaumiddin. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ihdinas siratal mustaqim. Kita tentu dia baca surah, kita duk lagi Pak Imam Allahu Akbar rukuk, kita Allah lupa baca Fatihah. Pasal sedap sangat. Ini baca gigi satu Allahakumutaka naik orang beres. Kita duduk belakang geng muda. Bila nak habis? Semangat pun tak ada. Allahu Akbar. Oi, masjid bayar lepas. Bila nak panggil? Panggil no, insyaAllah. Ini pernah berlaku. Saya ceramah di Pasir Gudang. Dia tuan-tuan, Tok Bilal ni cerita dalam YouTube kan. Dia gigi palsu. Kawan buang-buang bubuh dalam cawan. Rupanya bini dia nak tidur, buang gigi palsu, buh dalam cawan yang sama. Gigi palsu telah bertemu dengan gigi palsu, tuan-tuan. Tengok-tengok masuk waktu. Allah! Ambil tu, ambil buh. Rupanya pakai hak bini dia punya. Kawan pempilah, buka-buka. Allah lambat.
tepi. Lah kali tarik pasir gudang. Allah kelambat lambat. Formula 1. Saya nak cerita tuan-tuan, ada seorang pakcik balik Mekah pakai serban ni. Kata pakcik balik serban ni piazan lah. Suara sedap. Dia kata aku tak pandai. Boleh lah. Ambil pergi haji takkan tak boleh. Kawan pun boleh. Buka terkejut. Testing 1, 2, 3. Boleh tak? Boleh. Try tengok. Balik Mekah saja pakai serban takkan tak boleh. Kawan pun aku tak boleh. Boleh. Tarik nafas. Allah Ta'ala. Dia pergi hantam Allah Ta'ala. Kami biwai pakcik awak. Orang azan Allahu Akbar. Aku tahu Allah Ta'ala. Tuan, ni masjid kita. Bila dah bagi? Panggil insyaAllah. Kita nak hidupkan balik. Jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. InsyaAllah tuan-tuan. Bila kira apa Allah kata. Tengok anak muda. Ni Ustaz Ahmad Muzammil sanggup buat program ni. Tepi jalan. Tuan-tuan ingat pengorbanan ini mudah ke? Pengorbanan yang penuh dengan pengorbanan yang hebat. Hari ni dia sibuk sampai tak dan makan nasi tuan-tuan. Buat program ni. Bagi kawan tua tak appreciate lagi tak tahu. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah tak nak muda bagi sokongan. Sokong sedap. Hoi. Orang duk bagi Allah Akbar. Mampu ya. Main beranan insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Woi, Nohai 11 dah. Aku janji ditepati tuan-tuan. Kita habaq pukul 11. InsyaAllah kita ambil semangat ini. Jadi tuan-tuan dah bagi derma. Berapa kutipan kita dapat hari ini Ustaz? 3,000. Ya ibu 300. 3,000 Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan. Oleh kerana tuan-tuan hari ini 3,000 kita dapat. Saya nak kata terima kasih pada tuan-tuan. Dan akhiri oleh kerana tuan-tuan very supporting, saya nak ucap 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Bye-bye. I love you. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Takbir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.